Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jali sifatullah, nur jali sifatullah, nur jali sifatullah. Sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, serta berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, terutama nikmat kita ini dihidupkan Allah untuk menyatakan tak lain adalah cerita-cerita Allah, keesaan Allah. Jadi inilah yang perlu kita fahami setiap kali dalam talk kita. Kita akan memulai untuk menyadarkan lagi setelah diri kita diberi berulang kali kesedaran, maka kita ingatkan lagi kembali bahawa kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kehidupan Allah, cerita-cerita tentang Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih lagi merasakan ada lagi keakuan diri kita, kita menolak bahawa setiap diri kita ini, setiap kehidupan kita ini adalah cerita-cerita, iaitu kisah-kisah yang Allah nak nyatakan dirinya. Kalau sekiranya kita tidak dapat memahami di sini, maka masih lagi kita berada di dalam kerugian. Masih lagi kita ini berada di dalam keadaan yang di mana kita telah memsekutukan Allah. Kita mengatakan ada kita, maka kita telah mensekutukan Allah. Sebab inilah yang kalimah yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memahaminya, iaitu la, tidak ada, menafikan, supaya benar-benar nafikan hingga tak ada benar-benar keakuan diri kita dan kita tak pernah merasa ada. Maka yang ada ni semua adalah menyatakan Allah yang ada. Ini yang harus kita fahami. Kalau masih lagi kita tidak faham, itulah jawapannya. Kita tetap menzalimi diri kita sendiri. Kita yang membawa diri kita diazab. Di dunia diazab, di neraka nanti juga di padang mahsyar juga diazab. Di mana akan diazab? Selagi kita masih merasa ada keakuan diri. Dari itulah kita, maka itu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mahu memberat-beratkan kita memikul amanah hidup ni tadi. Cuma kita ini tak mahu memulangkan balik. Diberikan nikmat itu untuk kita merasakan hidup. Bukanlah rasa tu hidup tu kita, tetapi hidup tu tadi dia yang Maha Esa tu yang kita nak rasakan. Siapa yang memberikan kita rasa tu, yang kita nak rasai hingga lebur, tak ada lagi lah keakuan diri kita. Nak diucapkan keindahan, kemanisan, ketenangan orang yang benar-benar telah dileburkan oleh Allah, maka tak dapat nak diceritakan. Tak ada nikmat yang lebih besar yang dianugerahi oleh Allah kepada kita, melainkan Allah meleburkan diri kita
Hanya sebenar-benar yang nanti kita rasakan adalah dia. Bergerak kita, melihat kita, mendengar kita, berkehendak kita, menggunakan kuasa-kuasa, semuanya hak Allah yang kita nampak. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Yang di dunia lagi dia merasakan denganku hingga hilang keakuan dirinya. Begitulah nanti apabila dia berada di alam barzah, berada di padang mahsyar, begitulah sifatnya ketika di dunia. Dia hanya ada Allah, dia hanya cinta kepada Allah, dia hanya malu kepada Allah. Allah akan menyiapkan. Hendak pula dia merasakan apabila sudah mencapai kepada pengenalan dirinya, iaitu Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya, maka dia merasakan tak mau lagi ada keakuan diri. Itu sebenar-benar orang yang telah wusul, telah sampai kepada Allah. Tak lain sifatnya adalah dia membenci keakuan dirinya. Yang dia tahu adalah kenikmatan, iaitu mengesakan Allah. Iaitu dunia ni bukanlah kita nak berlumba-lumba untuk membezakan antara engkau baik, engkau kurang baik, ini lebih baik. Dan ini, masalah ini adalah masalah benda-benda yang membatil, yang mengejek-ngejek dalam kehidupan kita. Jadi kita tak pandang, kehidupan kita tidak pandang buruk atau baik. Sebab kita bukan berbuat baik kepada makhluk. Dan kita tidak peduli apa saja makhluk menghina kepada kita. Kerana dari segi pandangan orang yang dah kenal Allah, dia hanya memandang kepada cerita-cerita Allah Ta'ala. Semuanya cantik. Dia sentiasa merasakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa dia merasa ada keakuan diri, walau sesaat, walau sekelip mata. Kerana dia tahu matlamat kita adalah menceritakan, mentajalikan cerita-cerita yang Allah nak sampaikan. Kita diam-diam, kita tak memiliki apa, diam, ikut aja. Tetapi bagi orang yang tidak ada pengetahuan tentang mengenal diri, mengenal Allah, mereka akan berkata, mengapa duduk diam dia, macam mana kita? Kan Rasulullah suruh berusaha, berikhtiar. Dia tak faham. Mana duduk diam tu bukan tak berusaha, tak berikhtiar. Duduk diam dengan Allah tu tak ada kasukan. Allah yang akan merancangkan, akan menggerakkan, iaitu usaha dan ikhtiar tu nanti. Di mana usaha dan ikhtiar tu tetap juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita nak fahamkan betul-betul dalam kehidupan kita. Barulah kehidupan kita ini mengikuti landasan, iaitu landasan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi kita mengikuti landasan tu, iaitu dengan rasa tidak ada keakuan diri. Dia yang memperjalankan setiap sesuatu apapun, dekat atau jauh perbezaannya, tetap kita rasakan dia yang memperjalankan. Walaupun kita rasa roh kita keluar ke mana-mana, angan-angan, tetap kita rasakan ke mana pun dibawa, di situlah kita rasakan sentiasa Allah yang ada gerakkan kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Segala-galanya kita nampak semua perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada kebengkokan, jelas dan nyata. Alhamdulillah, apabila kita dapat duduk di sini, maka kita berada di dalam keadaan muhtadun, orang yang benar-benar, iaitu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan kepada kita ini. Kita lihat perkataan-perkataan kita di dalam solat aja, Al-Fatihah aja, kita belum beres lagi. Kita belum selesai lagi makna-makna memaknakan Al-Fatihah di dalam solat kita. Di luar solat akan terbawa, tapi bila di dalam solat aja kita tak memahami, ketika itu kita memujilah kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita tak pernah memikirkan ataupun kita merasakan seolah-olah Allah itu tidak menjawab. Sedangkan Allah sendiri yang memuji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang memuji dirinya. Semua sian alam Allah yang mengontrol. Kemudian kita tak dengar. Yang kita tadi kalau sebut daripada sifatnya tadi, kita memuji dan dia menjawab juga. Benar. Kita tetap akan dengar benar. Hamba-Ku mengetahui bahawasanya akulah yang memberikan sekalian alam ni kenikmatan. Aku yang memberikan kehidupan di sekalian alam ini. Maka Allah akan menjawab.
Tetapi jawapan tu tak semestinya jawapan yang kita ucapkan di luar sembahyang kita ingat, bukan. Dia akan datang nanti. Tapi kalau betul lah pengucapan tu tadi. Ini tidak pengucapan kita sekadar kita nak melepaskan perkataan tu tanpa kita rasakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dimaksudkan sifat ihsan tadi. Kita tak duduk kat sifat ihsan. Kita hanya menyebut aja, tak kita hadirkan sifat ihsan. Maknanya menyembahlah kamu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak yakin ni dapat lihat, sesungguhnya Allah maha dekat, lebih dekat daripada qalbun kita. Itu yang nak dipahami. Bila kita dapat berbuat begini, maka kita berada di dalam keadaan ketenangan. Kita berada di dalam keadaan aman, dibentengi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat kita itu akan membawa kepada solat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila kita keluar daripada solat yang begitu. Jadi inilah yang selalu berlegar dalam kehidupan kita. Setiap kali waktu kita solat, kita hanya memandang kepada luaran, tapi kita tidak pandang yang Allah tu sendiri menyaksikan yang apa yang dalam qalbun kita itu. Adakah kita merasa nikmat? Adakah kita merasa tadi benar-benar kita ini beruntung bahawasanya betul-betul kita telah lebur, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur tak kita? Kalau bersyukur di situ kita akan sebut alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita dusta di dalam solat, kita tidak dapat makam tu. Tidak dapat makam yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, semua makhlukmu yang ada semuanya memujimu, dan sesungguhnya tidak layak. Yang layak memujimu adalah dirimu sendiri, ya Allah. Kita rasakan di dalam kita sebelum menyebut alhamdulillahirabbil alamin tu, kita menghadirkan tu tadi. Bukan menghadirkan wajah Allah. Wajah Allah mana boleh kita nak hadir, nak bentuk, tak boleh. Tapi kita hadirkan iaitu kefahaman tu tadi. Yang mana Allah lah pencipta sekalian alam tadi, maka kita puji Allah yang menciptakan sekalian alam ini. Jadi kita ni lemah, kita ni tak punya apa-apa. Kita ni sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam penciptaan tu dimasukkan tadi pendengaran, penglihatan, perkataan, pernafasan, kehendak-kehendak, semuanya Allah dah susun dalam kehidupan kita. Tetapi kita nak lagi nak membantah, nak berbalas seolah-olah kita ni boleh. Jadi kalau kita dibukakan Allah benar-benar, maka kita takut, benar-benar takut di dalam solat kita untuk merasakan ada keakuan diri. Dan kita tidak mahu menonjol-nonjolkan untuk menyebabkan kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikanlah dalam ibadah-ibadah kita. Maka kita perhatikan bagaimana perhubungan kita ketika di qiyamul lail, di waktu malam kita ibadah. Jadi kita rasakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun dengan diri kita. Dari itu kita kena pelajari, mencari guru mursyid yang arifin billah, yang dapat menjelaskan kita kepada sampainya kepada Allah tu apa maksudnya. Kerana setiap dalam diri kita ni ada sirullah. Hebat dah kita ni, tak kira siapa pun kita. Islam ke tak Islam, ada sirul rahsia Allah. Tinggal lagi orang-orang yang tak beriman, tak Islam, dia tutupi. Dia nutupi tadi. Yang Allah tu berkuasa, dia tutupkan, dia tukarkan dia yang berkuasa. Macam apa ni Fir'aun kan? Ana rabbukumul a'la. Dia kata aku Tuhan yang paling tinggi. Sebab kan tertutupnya pintu-pintu rezeki yang Allah bagi itu tadi, dia menutupi, dia tak bagi kita untuk mengamaliyahkan perkara-perkara yang luar daripada untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi kita. Allah nak kita selalu membawa pada sifat-sifat akhlak seperti Rasulullah SAW, iaitu sentiasa 24 jam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu sendiri tak bagi kita mengesakan selain dia. Maka tu Allah mengatakan, aku mengakui bahawa tidak ada Tuhan lain, tidak ada dia, melainkan adalah aku yang ada. Allah menjelaskan bahawa dirinya yang ada. La ilaha illallah. Semua yang kita sebut, kita amaliakan dalam keadaan kita tidak merasakan bahawa kita itu menyebut namanya.
melainkan dia yang bergerakkan kepada kita untuk menyebut nama dia. Kita tukarkan cepat. Ini proses kehidupan kita supaya mesra. Lama-lama kita akan jadi berkehidupan dengan Allah yang betul-betul, berakhlak betul-betul. Jadi itu, daripada itu, kita setiap sesuatu itu perlu kita nafikan cepat dalam kehidupan kita. Bukan ketika di sejadah, bukan ketika kita ibadah di situ, tapi di luar lebih kuat lagi garis pusat pemerhatian kita itu pusatkan betul-betul kita ni tidak ada keakuan diri. Jadi semua akan hidup kita berjalan, dia yang melangkahkan kita. Kita melihat, kita rasa betul dia yang kita melihat dengan penglihatan dia. Aku tak ada penglihatan yang. Pendengaran pun gitu juga. Kita mahirkan hari-hari dalam kehidupan ni tadi. Sampai kita dapat kemanisan bahawa tak ada lagi dah kita nampak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nanti ketika bila ada kita di alam barzah, tetap juga dilindungi oleh rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengampunkan kita, dengan sebab Allah mengampunkan kita, Allah melepaskan kita daripada azab-azab yang kita ketahui. Terutama azab yang paling besar, maka tidak ada lagi lah dalam hati kita melainkan Allah. Maknanya kita tak mahu yang lain. Kita nak Allah je dalam hati kita. Allah. Yang lain kita akan memandang semuanya tangan kekuasaan Allah yang menggerakkan. Kita nampak semuanya Allah yang gerak. Kita tak nampak satu pun yang ada main peranan untuk menggerakkan segala sesuatu. Sebab Allah telah berfirman, kita telah mendengar banyak ayat-ayat, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu menunjukkan tak ada daya upaya apa semua pun kita tak. Dia yang bercakap ni tadi pun semua dia adalah pada kalam Allah Subhanahu Taala. Bukan kalam saya, kalam Allah. Tetapi setiap penglihatan, setiap apa pun yang dibagi ilmu, semua tak ada la ilma lana melainkan Allah. Kita di dalam kita muamalat, di dalam kita berhubung dengan makhluk, lebih kena kuat lagi kita punya tumpuan kita untuk kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita di sejadah, kita tak memikir ada gelombang yang lain, tetapi bila kita keluar, sulitnya tadi kita nak naturalkan balik supaya rasakan keesaan Allah. Tidak lain yang kita nampak, tidak ada yang lain yang kita rasa, tidak ada lagi lain yang kita sebut, tidak ada lain kudrat yang kita nak bawa. Semuanya kita rasakan dialah yang mengontrol kita. Kita sampai kita lihat baju yang dipakai itu seorang, kita tak nampak baju dah. Kita tak nampak pokok kapas tu. Tetapi kita menampak terus wajah Allah yang menciptakan kapas tu untuk menjadi baju. Jadi kita nampak jauh dah. Kita nampak jauh. Apa dia? Sebab yang benda-benda yang Allah Ta'ala jadikan akan jadi jauh dan dekat. Qarib tu adalah Allah bila tak ada lagi keakuan diri. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan. Ya, praktiskan betul-betul sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan seperti melepaskan batuk di tangga. Macam benda ni tak berasa macam penting. Jangan. Ini terlalu penting. Sebab kita bila masa kita dah ke depan, kita tak boleh undur lagi untuk nak menghadapi masa ke belakang. Jadi ke depan kita harus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang melangkahi kita, dia yang bawa kita ke mana-mana. Kita ngikut susunan tu, mana kita akan berada di dalam keamanan, kita berada dalam benteng Allah. Itu ya. Saya rasa saya pun tak nak lama-lama sebab besok saya nak balik dah pagi-pagi. Jadi saya bagi pendekkan untuk bagi pencerahan daripada Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif juga Balang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan begitu banyak sekali nikmat sehingga kita tak dapat menghitung
nikmat Allah SWT itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu nak hitung nikmat Allah, saya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Begitu banyak Allah SWT kurniakan nikmat, rahmat, kurniaan, pemberian, rezeki dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, kita nak bersyukur dengan nikmat Allah SWT itu. Apabila kita bersyukur, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Apabila kita bersyukur, maka insya-Allah Allah SWT akan tambahkan nikmat, kurniaan, pemberian dia. Jadi kita nak bersyukur ialah kita nak nafikan keakuan diri kita. Kita tak ada buat apa pun, kita tak ada pun daripada usaha ikhtiar kita, tapi semuanya daripada pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz katakan tadi, kita nak letakkan makhluk ni jauh, Allah Taala dekat. Walaupun kita nampak segala benda-benda, segala makhluk ini, makanan, minuman, pakaian, motor, kenderaan dan sebagainya, tapi kita letakkan jauh. Yang dekat tu ialah Khaliq, pencipta, Allah SWT. Barulah kita nak nafikan keakuan diri. Yang ada hanyalah kebesaran Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah nafi dan kalimah isbat. Kita nak buang, kita nak leburkan, kita nak tinggalkan keakuan diri. Tapi kita nak ambil Allah Ta'ala, nak ambil kudratullah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak usahakan supaya dah benar-benar yakin dengan haqqul yaqin. Dengan kita nak ma'rifatullah, supaya Allah SWT menjadi nombor satu bagi kita, menjadi utama bagi kita daripada yang lain-lain. Di dalam segala urusan, segala pekerjaan, segala keperluan kehidupan harian kita, daripada kita bangun pagi, kita nak minta Allah Ta'ala lah yang aturkan segala urusan kita, segala keperluan kita, segala plan-plan, perancangan kita, apa yang kita nak buat. Kalau ikut kita tu macam-macam lah, Masya Allah. Ujian dan mihnah kehidupan dunia ni, sehingga kadang-kadang kita tak dapat nak atur, tak dapat nak urus segala anak isteri, anak cucu dan sebagainya, Masya Allah. Tapi apabila kita letak ke tepikan semua tu, kita serah, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau segala-galanya, Engkau atur dan susunkan lah. Tawakal tu Allah, maka insya Allah. Jadi itulah kita nak buang keakuan diri tu. Itulah untuk diri kita sendiri, untuk diri saya lah utamanya, dan untuk sama-sama kita, supaya kehidupan kita ni kita ambil Allah Ta'ala, kita ambil kebesaran, kudrat, kekuatan, kehebatan Allah SWT. Kita buangkan jauh-jauh diri kita dan segala makhluk, segala keperluan kita tu. Jadi alhamdulillah dengan tu, sebab Allah SWT ini fa'alul lima yurid, melakukan apa saja yang dia kendaki. Semuanya di dalam kekuasaan, di dalam genggaman. Malik Yaumiddin. Semuanya di dalam kekuasaan Allah SWT. Jadi alhamdulillah, moga-moga sama-samalah kita dapat meyakin sepenuhnya dengan kudratullah, yakin dengan haqqul yaqin, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama para santri sekalian, kita berzikir sekejap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka
العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada hari ini kita menyaksikan pelbagai pergeseran bukan sahaja daripada kalangan berlainan negara, berlainan bangsa, tetapi perpecahan itu berlaku sampai ke tahap paling kronik di kalangan adik-beradik sendiri yang lahir daripada rahim ibu yang sama, dah tentulah bangsa yang sama, agama pun sama, tapi berbalah-balah. Ini kita tidak berasa hairan kerana Nabi SAW sudah pun habaq kat kita benda ni akan berlaku. Jadi kita nak hairan apa? Tidaklah kita berasa hairan. Cuma setiap penyakit itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan melainkan sekali dengan ubat dia. Ubat dia apa? Quran semua pegang dah, hadis semua pegang dah, pendidikan yang ibu ayah bagi semua bagi elok dah, sampai ke menara gading belaka, sampai hebat-hebat belaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tetap tidak sekepala. Maka apakah dia punya ubat? Dia takkan tak ada ubat. Mustahil tak ada ubat. Mustahil tak ada ubat. Walaupun Allah habaq kat kita, hanya dia yang menyatukan hati ini. Akan tetapi dari peringkat ikhtiar af'alul ibad ni, takkan tak jumpa ubat dia apa. Jadi pada hemat saya, ubat dia ialah inilah dia. Haflah mencari ikhtiar berubat penyakit keakuan diri. Macam mana nak buang penyakit keakuan diri ni? Kalau bukan dengan latihan, bukan dengan barakah daripada orang yang mempunyai wilayah dalam bidang ini. Jadi Allah jugalah yang membuangkan tu. Bukan Tok Syekh yang kita jemput, bukan Tok Wali. Dia tak ada apa, dia kosong. Dia kata dia hampa, dia kata dia tak ada. Jadi siapa yang buat kerja semua? Allah. Jadi silaplah hampa kalau mengatakan ini sebuah majlis yang mengkultuskan sesiapa, yang menyebabkan ta'asub kepada sesiapa. Tak betul, sangat-sangat tak betul. Dia ada habaq awal-awal, dia tak ada. Dia dah habaq awal-awal, tak payah jumpa dia pun tak apa. Dia dah habaq awal-awal, nombor telefon tak payah tanya, tak payah, takkan dibagi tahu. Dia dah habaq awal-awal. Hampa dengan saya tak ada kena mengena. Hampa tak payah mai, tak payah cari saya. Dah habaq awal-awal. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni lah yang kena cerdik. Kita ni lah yang kena mai. Yang kena mai sebab kita nak berubat diri kita. Kita nak kena berubat diri kita sebab punca berbalahan, punca peperangan antara Rusia dan Ukraine, semuanya adalah merupakan keakuan diri. Keakuan diri. Penjajahan yang berlaku, dominasi yang berlaku, usaha-usaha untuk occupy, itu semua adalah keakuan diri. USA provoke Ukraine supaya menyebar luaskan pengaruhnya, kekuatannya menjadi salah satu daripada anggota NATO. Jadi Rusia berasa terancam kerana Ukraine itu sudah menjadi pintu masuk dia. Daripada situ penjajahan ke atas Ukraine boleh berlaku. Jadi Rusia buat tindakan awal
untuk menyekat Ukraine daripada berdaftar dengan NATO. Akhirnya, Masya Allah, Tabarakallah, Allah memberikan kemenangan kepada Rusia dengan dibantu oleh pejuang mujahidin daripada Chechnya. Dahsyat. Kemudian tersebar pula berita Israel dah ketak. Israel dah takut. Jadi buat perjanjian Israel dengan Rusia supaya Israel dengan Rusia ini Israel ni tak serang Palestin lagi, tak kacau Palestin lagi, tak buat hal lagi kat Palestin. Jadi cepat-cepat mereka tanda tangan perjanjian supaya mereka tidak kacau lagi Palestin. Jika benar berita ini, sudah satu lagi dikhabarkan oleh Rasulullah, di akhir zaman nanti akan ada satu kelompok, satu negara Rom, satu negara Rom yang baik, Kristian yang baik yang membantu umat Islam. Jadi dah nampaklah siapa, iaitu berkemungkinan besar sekali iaitu Kristian Ortodok, iaitu sekarang ni ialah Rusia yang bergaduh dengan USA, berperang sesama mereka, kapiak dengan kapiak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu semua keakuan diri. Itu semua jenis-jenis keakuan diri. Jadi keakuan diri ni bila dia naik, dia kena tampak. Bila naik kena tampak. Jadi keakuan diri jenis perang, dia kena ada satu kuasa yang tampak. Jadi keakuan diri dalam diri kita lah kena tampak. Dengan dibantu oleh orang-orang yang berkeahlian, dan hakikatnya Allah SWT sajalah yang memberikan kita rasa untuk membuangkan keakuan diri ini. Keakuan diri ini kalau tak maukah, kalau tolakkah, tetap akan kena juga. Bila? Hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin itu para ulama mendefinisikan sebagai maut. Bila mati, Allahumma salli ala Muhammad, memang kita terpaksa terima. Kita tak ada apa dah. Semuanya hakikatnya cerita-cerita dia belaka. Takkan baru bila dah malaikat Israel cabut nyawa, orang dah mandikan kita, orang dah kapankan kita, baru nak mengaku, aku selama ni aku tak ada apa, kosong, hampa. Macam nyamuk yang jalan, kemudian saya tampak, macam ni ya, tak ada apa, kosong. Macam tu yang Allah Ta'ala boleh buat kepada kita, sebagaimana kita buat kepada nyamuk tadi. Lagu tu lah maksud tak ada nyamuk tadi, tak ada. Tu tashbih, analogi yang Allah fahamkan kita. Kerana kita lah yang merupakan, kita inilah kitab yang besar, kitabul alam, kitab yang besar untuk kita fahamkan tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab-kitab yang ada ni, yang kita boleh nampak ni kitab kecil, kitab sorir, kitab akbar, ni alam buana dan cakrawala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Minta maaf kalau tersilap cakap, tersalah bicara, ada keakuan diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukashafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpahkan kurnia rahmat pada malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di zawiyah atau ayah ni untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis Allah Subhanahu wa taala dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dan beruntung kita dapat diperdengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, penceritaan tentang cerita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi itulah yang dikatakan bahayanya kita nak ceritanya kepada hal tuju, iaitu bahayanya dengan yang dikatakan ketua segala kebatilan, iaitu keakuan diri. Itu yang perlu kita talkkan, kita cakapkan, supaya kita sentiasa hari-hari kita nafikan. Dan apabila kita yang dikatakan nafi tu, kita
kita akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang nafikan keakuan diri dia, dia akan dapat olahan. Yang dalam surah Al-Kahfi, wazidnahum huda. Petunjuk awak akan bagi. Awak akan bagi kita petunjuk. Jadi kepada rakan-rakan YouTube, apabila kita dengarkan benda ni, ulang-ulang ke apa ke macam mana, insya-Allah mudah-mudahan kita dah kira belajar. Apabila kita belajar, mengajar pula. Mengajar tu tak kira lah gunakan macam yang diperkatakan dulu, gunakan medium WhatsApp, FB, Instagram, apa, YouTube ke apa ke, kita boleh sharekan. Share tu satu dakwah. Dan kita berkomunikasi dengan rakan-rakan kita di WhatsApp. Biasa WhatsApp lah kan, WhatsApp, telefon. Kita akan berbicarakan tentang inilah, kenal diri, kenal Allah ni, bersama-sama dengan rakan-rakan Cahaya Online, rakan-rakan apa, Tauhid, rakan-rakan grup Jahlun Irfanullah. Semua tu semua boleh kita ceritakan. Bukan seperti yang mana dikatakan Ustaz Aziz tadi, bukan di tikar sejadah saja. Di mana-mana saja kita boleh ni. Kita ajakkan sama-sama mengesahkan Allah SWT, dan kita dalam diri kita ni, wafi anfusikum afala tusirun. Kita pun mengajak semua dalam apa semua bentuk, apa semua mengajakkan kepada mengesahkan Allah SWT. Jadi siapakah orang tu? Dia guru, contoh dia guru kan, ataupun bekas guru ke, dia dah ada wadah ni, dia ada wadah ni. Bila dia mengajar, menggunakan papan putih, contohlah kan, menggunakan papan putih, dia mengajar, dia dah ada wadah. Itu yang seronok dia mengajar tu, sebab tak rasa diri dia. Semua kalam Allah, gerak tulis pun tangan Allah, semua kekuasaan Allah. Jadi dia nafikan keakuan diri dia. Jadi orang yang melihat papan putih tu kan, dia mengajar semua. Jadi tak kira lah matematik ke, bahasa Melayu ke, sains ke, matematik ke, nahwu ke, saraf ke, dia belajar pun, dia orang yang belajar tu pun dapat sama-sama mengesahkan Allah SWT tanpa dia sedar. Dan lama-lama Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Itu dia. Itu dia katakan wazidnahum huda, petunjuk Allah Ta'ala akan bagi. Bila orang betul-betul nafikan keakuan diri dia, itu untung besar, nikmat besar kita bersama berkehidupan dengan Allah SWT. Iaitu apa dia? Menafikan segala keakuan diri kita. Hari-hari kita cakap benda ni, hari-hari kita ulang benda ni. Itu yang sebab kita, ialah dalam konteks yang dikatakan kehidupan harian kita ni, saya sendiri pun dah lama tinggal benda ni. Kita nak didik dah lama ni. Mula-mula kita belajar dididik oleh siapa semualah, Rohani semua. Tapi dah sampai tahap, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagikan kesungguhan tu. Allah Ta'ala yang mendidik diri kita, dia yang ajar diri kita. Macam Rasulullah beritahu, aku dididik dan aku diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Sama dengan para sahabat, bila dia dapat kefahaman, semua terus Rasulullah kata, engkau telah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita untung berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manis tiada pahit. InsyaAllah sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang diucap oleh teman-teman sahabat-sahabat itu semua tu, daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, Pak Alang kita, dan juga Syekh Latif, semua tu daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci murni, ke kalimat-kalimat Rabbi, kalimat ada tu Khatir Rabbani, tu semuanya tu mengajakkan kita sama-sama dengan kasih sayang, kita sama-sama mengesahkan Allah. Pengharapan mereka benar-benar tulus, ikhlas, tak ada lain sebab dia nak mengatakan, melainkan menginginkan kita sama-sama selamat, berada dalam rahmat Allah, sentiasa berada dalam naungan Allah, sentiasa leburkan diri kita. Di situlah letak rahmat, dan juga diamankan oleh Allah, ditenteramkan oleh Allah diri kita, tak ada lain.
Seruan mereka adalah seruan untuk kepada Allah, dapatkan Allah. Begitulah juga seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para nabi-nabi, para wali Allah, orang arif bin billah. Ya. Kita kalau berjumpa dengan orang arif bin billah, dia akan melihat di dalam diri kita. Seperti mana Nabi Yaqub dalam Quran, Allah menceritakan ketika Nabi Yaqub itu berada dalam nazak, dalam keadaan sakaratul maut. Nabi Yaqub memanggil anak-anaknya. Anak-anaknya semua dia taraf Nabi dah, taraf wali, taraf Nabi, anak-anak Nabi Yaqub. Dipanggil lagi anak dia. Dia dah nazak. Sebab dia dah mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dah ajarkan anak-anak dia semua dapat juga Allah Taala. Maknanya anak-anak dia sentiasa dah berkehidupan dengan Allah juga. Masih lagi dalam sakaratul maut yang betul-betul. Dipanggil lagi anak ni. Ma ta'buduna min ba'di. Masih lagi. Diingatkan lagi. Di hari-hari yang maknanya hari yang penghabisan, maknanya nak dicabut nyawa dia tu. Ya. Dia boleh panggil lagi. Dia tak puas hati lagi maknanya. Dia kata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau nak sembah nanti selepas ni, nanti selepas aku ni wafat nanti, engkau nak sembah apa? Masih lagi diperingatkan. Jangan kita sombong maknanya. Kita kena selalu, walaupun kita dah maknanya mengamaliahkan, tidak ada keakuan diri, dah rasa dah kita dah, tetap juga kita kena selalu diperingatkan. Masih ada detik-detik kita yang keadaannya kita masih lagi leka, yang kita masih ada dalam rasa keakuan diri. Sedangkan Nabi Yaqub pun masih lagi dipesan, sedangkan anak-anaknya dah diajarkan dan mengamaliakan, mengesakan Allah, tak ada keakuan diri, masih lagi dipanggil anak dia. Apa yang dia ingatkan? Dia tak diingatkan lain yang selain lagi penting. Siapa yang kau nak sembah nak ketika abah ni tak ada nanti, selepas ni. Pesanan dia. Ini yang susah sekarang. Ayah-ayah, penjaga-penjaga, pemimpin-pemimpin kita, ya, sebenarnya sepatutnya memikirkan, ya, untuk kepada anaknya, kepada rakyatnya, apa yang nanti bila nanti kita wafat nanti kan, apa rakyat kita nak menyembah. Maknanya nak kita kenal Allah tu tadi. Sekarang ni tidak. Kita pemimpin, mak bapak fikirkan anak aku nanti, aku nak siapkan apa bila aku mati ni. Aku nak siapkan ni. Allah tu tak disiapkan. Allah tu tak disiapkan untuk diri anak tu. Kalau kita pemimpin, dia ketua agama ke, dia memikirkan orang bawahan apa yang aku nak bekalkan, iaitu supaya dia dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenar-benarnya maknanya. Dalam kata penyembahan tu tadi, ma ta'buduna min ba'di tadi, iaitu kenal lah. Mana kenal ke? Dah sudah kenal ke? Kenal ke? Kita dah ke? Kita bagi faham anak kita sampai anak kita ni betul-betul berkehidupan dengan Allah. Pastikan. Ya. Kalau tidak, kita ni membohong lah. Sebab tu membohong macam mana? Kita sendiri tak dapat lah tu. Maka kalau dah fikir kita tak dapat, kita tak tahu nak didik anak, kita kena bergerak lah. Kalau seorang pemimpin yang atas sekali, kena turun bawa, cari balik orang-orang arif billah, pembimbing rohani. Jangan kau halau dia. Bawa kau dekat dengan dia. Ajak sekali, bawa orang pegawai-pegawai kau, pegawai kerajaan, bawa suruh dia orang faham. Dan masa ni sekarang ini untuk memberi faham tentang Allah, bukan ilmu-ilmu yang lain lagi. Ilmu yang lain-lain dah terlalu banyak dah. Pagi tadi macam mana diceritakan tadi, orang yang membaca Quran tadi, hafal 30 juzuk solat dengan keadaan tidak menghadirkan,
Gurunya sang wali suruh sekarang malam ni engkau bermula hadirkan aku dalam kau membaca Al-Quran tengah malam nanti. Untuk kau kata boleh 30 juzuk kan. Ternyata bila dia membaca di hadapan hadirkan gurunya, ternyata separuh pun dia tak dapat. Kerana bila kita menghadirkan seseorang yang di hadapan kita akan bertindak, maknanya berhati-hati di hadapan guru tu tadi. Membaca Al-Quran. Kemudian tinggikan lagi, sahabat hadirkan pula. Lagilah dia mendengar bacaan Rasulullah, lagilah kita lagi. Kemudian hadirkan Rasulullah, lagilah tak boleh nak baca kita. Sampai last kali dia kata, kau hadirkan malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Muhammad Al-Quran tu tadi. Lagi tak boleh baca. Last kali ada lagi apa lagi? Kau hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solatmu, bacaanmu kau tu. Lagi tak boleh, sampai dia sebut Maliki Yaumiddin dah bergetar dah. Dia ulang-ulang tu tak boleh nak sebut lain dah. Kerana di dalam disebut tadi Maliki Yaumiddin di hadapan Allah, mana Allah menunjukkan bahawa sekalian alam ni Allah lah yang maha raja dia. Maka itu dia merasa seolah-olah dia menipu. Dia membaca Quran, dia tidak dapat hadirkan Allah. Dalam solat dia baca Quran bagus, tapi dia tak dapat menghadirkan Allah, rupanya guru ni ajar. Jadi dia rasa, ya Allah, bersalah betul dalam dia solat tu tadi, sampai satu getaran yang kuat. Bersalahnya tadi dia, hinggakan gurunya menunggu kedatangannya, tak sampai juga, hinggakan gurunya pergi, maka wafatnya dia. Dia mengatakan kepada gurunya, dia dah tak boleh nak nyebut. Dia nampak sampai di Maliki Yaumiddin, dia nampak keagungan kebesaran Allah, lebur dia, tak bermain apa semua dia. Maka 2-3 hari wafatlah anak murid dia tu tadi. Dia pun mengucapkan terima kasih pada guru. Dan apabila 2-3 hari, dia sang guru wali Allah ni bermimpi anak murid dia, dan anak murid dia mengatakan terima kasih pada guru kerana dengan sebab dia bagikan tadi sesuatu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kenal kepada Allah tu tadi, menyebabkan dia dapat keampunan daripada Allah. Roh tu datang mengatakan dia mendapat keampunan Allah sebab semata-mata dia takut, dia betul-betul kenal Allah je. Dia dah dapat naungan rahmat Allah. Bukan sebab bacaan-bacaan dia, cuma dia hadirkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi. Jadi solat ni saya cakap tadi, solat tu penuh kehadiran, tak ada keakuan diri. Itu solat sebenarnya solat yang kualiti yang paling tinggi. Yang Rasulullah SAW sendiri amaliahkan, sahabat-sahabat, wali-wali Allah. Ini yang kita nak bawa. Kita nak bawa dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi manusia yang kualiti di sisi Allah. Kalau kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah, pemimpin, raja kita, orang atasan sampai ke bawah, tak kenal diri, tak kenal Allah, bagaimana nak kualiti ibadah kita? Kita tertipu lah. Kita kazib di depan Allah, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kita penipu. Kita bukan minta betul-betul kepada Allah. Jalan yang kita sembah Allah, kita minta jalan yang benar daripada Allah. Tapi sebenarnya kita minta pertolongan pada Allah, tapi sebenarnya kita sendiri tak benar-benar. Kalau kita nak minta pertolongan Allah, kita harus tahu bahawa Allah sentiasa menolong kita. Apa menolong kita? Jangan ada keakuan diri, Allah kata. Sebab engkau tak hadirkan aku. Engkau hanya hadirkan sebutan tu tadi. Jadi Allah tu melihat macam mana engkau nak hadirkan. Maka itu Allah mengatakan sifat ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau dikatakan Allah tu di depan, maknanya bukanlah Allah tu di depan, tapi sebenarnya ketiadaan dirimu menunjukkan bahawa Allah lah yang ada, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, di bawah. Ketiadaan, dan memang kau tu tak ada, baru kau mengangkat semuanya di dia tu. Maknanya itulah yang dikatakan kita telah sampai kepada Allah, dan segala perbuatan kita sudah tidak ada.
Tadi nampak kau bergerak, itu kan pergerakan kudrat kehendak Allah sudah. Itu tadi aku dengar kau bercakap tadi, kau solat ke tadi? Tak, itu semua sebenarnya dia yang memuji diri dia. Kalam dia, aku tak ada lain. Mutakali, berkata-kata Allah bukan kita. Nak faham sampai ke situ tadi, barulah yang dikatakan sampai. Kalau masih ada lagi, antara engkau ada lagi, antara Allah tak itu belum sampai. Rasulullah Isra Mi'raj mula-mula gitu. Tapi bila dah sampai ke muncak dia, tak ada Muhammad dah. Tinggal Ahad. Baru Muhammad tahu, ya Allah ini supaya. Jadi Muhammad duduk di situ sebenarnya. Nak ajar kat kita ni semua. Cerita dalam Quran tu, mengesahkan tadi. Supaya kita kenal Allah. Bahawa Allah tu dia tak perlu dicari. Sebab meliputi atas segala sesuatu. Tak di luar, tak di dalam. Tapi meliputi antara luar dan dalam. Sebab semua luar dan dalam dia yang menciptakan. Untuk menyatakan dirinya yang ada yang esa. Bukan banyak. Itu nak dipaham insya-Allah. Ma ta'buduna min ba'di. Ingat pesanan orang-orang atasan, berperingkat tinggi, ada rakyat di bawahnya, tetap juga terpanggil bapa juga. Apa yang nanti bapa pesankan kepada rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat adalah anak-anak. Apa yang selalu kita nak bagi manusia, rakyat kita ni, kita sebagai pemimpin, sebagai raja, kita nak bawa rakyat kita ke mana? Akan ditanyai nanti. Itu Nabi Ayub. Dia pesan lagi pada anak dia. Walaupun dah dia ajar anak dia dah kenal diri, kenal Allah, tetap lagi dia pesan lagi. Nanti bapa mati nak, kau nak sembah siapa? Bukan bila bapa mati nak, kau tak kulu. Nak makan apa nak? Kau nak risaukan makan, risaukan harta. Tak. Itu orang yang jahil tentang Allah akan berkata begitu. Tanah aku nanti, harta aku nanti ni. Itu. Tapi kalau orang betul-betul nakkan Allah Ta'ala, dia akan pesankan juga dengan bawahan dia, anak-anak dia, rakyat-rakyat dia untuk dapatkan terus engkau menyembah kepada Allah. Terus engkau kenal kepada Allah, esakan Allah SWT. Itulah sebenarnya pesanan yang paling baik. Bukan saja masa kita dalam Sakaratul Maut. Sebelum Sakaratul Maut lagi kita bersedia untuk mengajar. Maknanya menunjukkan kita rasa penting sangat. Iaitu supaya manusia di bawah kita siapa pun perlu kenal Allah. Perlu dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita mati, kita pun tenang. Kita dah pesan betul-betul lah. Sampai betul nak mati pun kita pesankan lagi. Nak sembah siapa lah. Walaupun aku dah ajang, nak sembah tetap juga dijawab oleh anak-anak dia. Tak lain apa yang Abah sembah, iaitu Allah. Saya kenal Abah ajar saya kenal pada. Saya tetap teruskan bah. Walaupun Abah dah tak ada nanti. Pesanan anak-anak Nabi Yakub kepada bapanya Nabi Yakub. Jadi gitu yang kita nak pesankan. Nanti sentiasa sampai ke hujung nyawa kita pun kita tetap pesankan Allah lah. Tak lain. Kehidupan kita adalah bersama. Rasakan Allah, mengesahkan Allah. Seperti mana Allah mengesahkan diri. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Terima kasih semua atas perhatian. Dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Dan besok saya akan balik ke KL balik. Flight tu pagi-pagi sebelum subuh. Nak ke airport. InsyaAllah. Kita akan jumpa lagi dalam talk-talk yang lain. InsyaAllah dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah salli ala Sayyidina.